Abdullah ibn Muslim radhiyallahu anhu, dia menyatakan dua perkara. Pertamanya, apakah tujuan kita hidup di dunia? Maksud tujuan kita hidup di dunia ialah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maksudnya hijrah kepada Allah dan Rasul. Jadi dia syarahkan apa makna hijrah kepada Allah dan Rasul. Maknanya ialah liqa Allah, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi bertemu dengan Allah ni, dalam ungkapan ni dia istilahkan sebagai khoslah, satu sifat. Maknanya satu sifat yang perlu ada kepada diri kita. Di samping kita ada sifat al-Islam, kita ada sifat al-Iman, satu sifat yang perlu ada pada diri kita ialah mahabbatu liqa'illah, amat cinta untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Jadi nak bertemu Allah Azza wa Jalla ni, dia perlu kepada niat tu ditanamkan di dalam diri kita. Maksudnya kita ajarlah kepada anak-anak kita supaya tanya apa cita-cita. Nanti tengoklah cita-cita dia nak jadi itu, nak jadi ini, nak jadi ini, macam-macam yang dia ajar. Jadi kitalah yang kena ajar kepada diri kita, wahai anakku, jadikanlah cita-citamu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari pendidikan kita yang kena didik. Maksudnya ibu bapa, guru-guru lah yang kena didik anak-anak tersebut supaya menjadikan niat tujuan hidup ni ialah liqa Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita jadikan daripada kecil kita dah ajar kepada dia dunia. Oh, besar mesti nak jadi ini, mesti nak kerja ini, mesti nak jawatan ini. Itu kita tak payah, maksud kita tak payah beritahu kepada dia. Maksud manusia apabila dia besar, dia secara automatik dia akan bekerja mencari nafkah. Dan kalau kita suruh dia niat apa benda masa kecil tu, tak tahu besar dia jadi apa. Tapi yang kita kena ingatkan kepada dia, wahai anakku, maksudnya jadikanlah cita-citamu ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi sekiranya dia ada niat tersebut, dia ada kecintaan tersebut di dalam hatinya, maka itulah sifat yang paling dicintai oleh Allah. Maksudnya Allah amat suka kepada orang yang suka bertemu dengan ni. Allah amat sayang kepada orang yang berniat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibu bapa, dia amat sayang kepada anak yang suka datang kepada dia. Kan, anak yang selalu menziarahinya, anak yang amat sayang kepada ibu bapanya, anak yang selalu ingat kepada ibu bapanya. Okay, jadi setelah dia bagi tahu apakah niat kita hidup di dunia, apakah keazaman yang perlu ada dalam diri kita. Maksudnya keazaman dunia tu dah cukup banyak dah kita azam. Kan dah sebagian besar ni kita dah capai pun, nak berkeluarga, nak bekerja, harta benda sebagainya. Cuma kita letakkanlah dalam diri kita keazaman untuk bertemu dengan Allah, maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi bila kita dah ada keazaman tersebut, maka dalam ungkapan kedua ni dia nak bagi tahu apakah tugasan. Maksud kalau kita dah berniat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tugasan yang perlu kita buat ialah yakhirru sajidan, selalulah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita disuruh supaya sujud tadi, dilatih sujud daripada umur 7 tahun. 7 tahun dan 10 tahun Nabi kata kalau dia tak mau sujud juga rotan. Apa faedahnya? Supaya dia dilatih merendahkan diri kepada Allah. Jadi apabila dia dah dilatih sujud daripada umurnya 10 tahun, apabila umurnya bertambah 20 tahun sampai umurnya 30, moga-moga sifat merendah diri dan berserah diri itu sebati dalam diri dia. Apabila sifat tu dah dilatih, dipupuk dalam dirinya, maka barulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia tadi mengenal Allah. Macam mana Allah Taala mengizinkan? Maksudnya Allah Taala akan menemukannya dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan membimbingnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita ni, masalahnya kita semua bertemu dengan kekasih Allah. Kita bertemu dengan guru untuk membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, boleh tak kita tunduk tadi?
Maksudnya boleh tak kita tadi menjadikan diri kita sebagai anak murid? Maksudnya kalau kita sombong, maksudnya isnan la yata'allaman, dua orang manusia yang tak boleh belajar, maksudnya yang tak akan bertambah ilmu, yang tak akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang yang malu ataupun orang yang sombong. Jadi kalau ada penyakit sombong tadi tu, maka jalan untuk mengenal Allah ataupun mendekatkan diri kepada Allah tadi tertutup. Jadi ini dua perkara lah yang dinyatakan oleh Uqbah bin Muslim. Pertama ni niat kita hidup di dunia ialah amat berharap untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ma'rifatullah, dan caranya ialah dengan merendahkan diri. Usahalah supaya kita tadi merendahkan diri kepada Allah. Apabila kita merendahkan diri pada Allah, barulah Allah Taala akan bimbing tangan kita. Allah Taala akan bimbing tangan kita dan akan bawa kepada kita untuk mengenalnya. Semasa kita sujud tadi, kita menzahirkan permohonan, kita menzahirkan doa, maka itulah kesempurnaan sujud, itulah kesempurnaan perhambaan. Jadi Abu Hurairah kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya keadaan seseorang yang paling dekat kepada Allah idza sajada, maksudnya apabila dia sujud. Fa aktsirud du'a 'inda zalika. Jadi apabila kita dah sujud, maka Abu Hurairah bagi tahu, gabungkanlah dengan doa. Gabungkanlah dengan ibadat lisan yang teragung, iaitu doa. Jadi moga-moga dua ibadat tadi, ibadat jasad iaitu sujud dan ibadat lisan iaitu doa bergabung pada satu waktu, maka moga-moga Allah Ta'ala menerima kita sebagai hamba-Nya. Maksudnya menerima kita sebagai hamba tu, pertama sekali mengurniakan kepada kita rendah diri tadi lah. Apabila Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita rendah diri, barulah kita boleh belajar agama, barulah kita boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kerana satu-satunya yang menghalang tadi ialah apa dia? Aba wastakbar. Maksudnya iblis, dia tak dapat berguru dengan Nabi Adam. Maksudnya Nabi Adam, tugasan dia yang pertama ialah wa'allama Adam al-asma', mengajarkan kepada malaikat. Jadi iblis, dia tidak mempunyai ilmu yang ada pada Nabi Adam, tetapi dia sombong kan? Disebabkan dia sombong, dia tak boleh belajar dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi begitulah kita hari ini. Maksudnya Allah Ta'ala membangkitkan khalifah-khalifah Rasulullah di seluruh dunia. Jadi yang menghalang kita daripada mendekatkan diri kepada Allah di bawah bimbingan mereka ialah kesombongan tadilah. Jadi usahalah supaya kita tadi merendah diri, sujudlah sebanyak-banyaknya sampai hilang sifat sombong tersebut. Apabila hilang sifat sombong tersebut, moga-moga Allah Ta'ala memilih kita sebagai hamba-Nya melalui kekasih-kekasihnya di bawah bimbingan mereka. Wallahu ta'ala alam. Dan itu beberapa hadis dan riwayat yang dibawa oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin Fadilatus Sujud.